Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua. Okey, hari ini untuk pendidikan kesihatan, kita nak sambung topik kita yang minggu lepas, iaitu unit 9, Hari yang Ceria. Ini ialah sesi yang kedua. Okey, sebelum kita pergi jauh-jauh sangat, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar hari ini. Yang pertama, maksud dan juga cara mengelakkan sentuhan yang tak selamat. Apa tu sentuhan tak selamat? Macam mana kita nak elakkan? Lepas tu, kita tengok maksud dan cara nak elakkan sentuhan yang tak selesa. Sentuhan tak selamat dengan sentuhan tak selesa ni, dia tak sama. Kemudian, selepas itu kita akan cuba faham apa tu dadah, tembakau dan juga alkohol. Dan apa bahaya dia. Okey, sedia? Jom, sediakan buku teks siapa yang ada, siapa yang tak ada tak apa. Boleh tengok dalam video. Okey, dah sedia? Kalau ada buku teks, buka muka surat 70. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok kat sebelah aja. Boleh tengok kat sebelah aja. Sebelah. Sebelah sini. Boleh tengok kat sebelah ni je. Sentuhan yang tak selamat. Apa tu sentuhan yang tak selamat? Tahu sentuhan tu apa kan? Ni, sentuh. Ni sentuh. Okey, ni sentuh. Sentuhan tak selamat. Apa sentuhan tak selamat? Cuba tengok gambar nombor 1. Situasi 1. Apa yang awak nampak dalam gambar tu? Ada seorang budak perempuan tengah main jongkit-jongkit. Lepas tu, ada pakcik ni datang. Dia kata, dia minta urut. Ini satu contoh sentuhan yang tak selamat. Kenapa tak selamat? Kalau awak lelaki ke perempuan ke, sama je. Jangan bagi orang suka-suka hati yang orang awak tak kenal lah. Orang tak kenal, suka-suka hati datang kat awak kata, boleh saya urut? Tak selamat kenapa? Orang tu mungkin ada niat tak baik. Awak bukan tahu banyak orang gila kat luar tu. Banyak orang gila kat luar tu. Jadi, kalau ada orang nak menyentuh awak dekat luar tu, katakan tak nak. Tak nak. Kalau dia nak cuba juga nak sentuh awak. Kata, dia minta tolong. Tolong. Tu sentuhan tak selamat. Situasi kedua. Tengoklah gambar yang nombor 2 ni. Awak tengah jalan-jalan dekat dalam supermarket. Dekat awak pergi shopping mall, awak pergi Aeon ke, awak pergi Maiden ke, awak tengah, mungkin mak awak tengah jauh kan. Lepas tu ada pula pakcik ataupun abang ni datang kat awak kata, "Dek, nak jalan-jalan dengan abang tak?" Tak kisahlah dia handsome macam mana pun, cantik macam mana pun, kalau dia cuba datang kat awak nak ajak awak pergi mana-mana, cuba pegang bahu macam ni ke, kan? Tak kira dia handsome ke cantik, katakan tak nak. Kalau dia cuba juga, jerit je. Sebab ramai orang kan. Kalau awak jerit, orang tahulah. Orang tu bukannya berani sangat tu pun. Kalau tempat ramai orang. Elakkan sentuhan yang tak selamat. Kalau awak berjalan-jalan dekat tempat-tempat awam, tempat-tempat ada orang, tempat-tempat kat luar tu, kat taman permainan ke, banyak orang yang niat jahat, banyak orang yang tak baik. Jadi, kalau diorang cuba nak sentuh awak, cuba tarik awak, jerit je kuat-kuat. Jerit kuat-kuat minta tolong. Itu sentuhan yang tak selamat. Kemudian, ada juga sentuhan yang tak selesa. Kalau ada buku pendidikan jasmani, buka muka surat 71. Kalau tak ada, tengok gambar dekat sebelah ni. Sentuhan tak selesa. Apa tu sentuhan tak selesa? Sentuhan tak selesa tu boleh jadi antara kawan-kawan juga ataupun saudara mara. Tengok gambar nombor 1. Situasi 3. Situasi 3. Apa yang berlaku dekat dalam gambar ni? Si Ina, dia peluk si Rani kuat-kuat. Ina ni peluk Rani kuat-kuat. Tapi tengok muka Rani ni, muka dia tak rasa macam, muka dia macam rasa tak best je. Inilah contoh sentuhan yang tak selesa. Kalau awak suka peluk-peluk saudara mara, tak apa. Kan? Tapi sama-sama jantina lah. Sama-sama lelaki ataupun sama-sama perempuan. Kalau saudara atau kawan awak peluk awak tapi awak tak selesa, apa yang awak buat? Bagi tahulah dia. Kan? Bu, tak best lah peluk-peluk ni. Tak payah peluk salam je. Contohnya.
Dia, kenapa sentuhan tak selesa ni mungkin selamat kan? Bukannya saudara awak tu nak buat apa-apa kat awak pun, ni just nak peluk je kan. Bukannya dia nak culik ke apa, dah saudara sendiri, takkan nak culik. Tapi kalau tak selesa, bagi tahu. Sebab kita masing-masing ada perasaan selesa dan tak selesa kan. Kalau tak selesa, bagi tahu elok-elok. Okay. Situasi 4. Kawan dia ni nak pinjam buku kata. Pinjam buku kamu, tolonglah. Lepas tu kawan dia cakap, nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh peha saya. Tengok yang ni yang nak pinjam ni, apa dia buat. Tengok tangan dia kat mana. Tangan dia kat peha. Sentuh peha orang. Peha tu bahagian ni. Kita cepat, ada orang cepat geli. Cepat geli. Jadi, kalau kawan awak nak pegang-pegang peha awak, rasa selesa tak? Agak-agaknya rasa selesa tak? Kalau cikgu tak selesa, kawan nak pegang-pegang peha ni. Kalau tak selesa, ni contohnya kan. Kalau awak pegang-pegang bahagian mana-mana lah, tangan ke dia raba-raba macam ni. Abu, nak pinjam buku. Tampar je dia. Tak, jangan tampar. Cakap kat dia, weh, apa pegang-pegang ni? Janganlah. Kan? Kalau ada orang bagi yang menyentuh awak, tapi awak rasa tak selesa, bagi tahu dia elok-elok. Jangan tiba-tiba tumbuk muka dia pula. Kan? Nanti jadi pula orang gaduh lepas tu masuk kes polis pula. Masalah. Kalau ada orang buat sentuhan tak selesa, bukan sentuhan tak selamat. Sentuhan tak selamat tadi bahaya. Sentuhan tak selesa ni dia tak bahaya sangat. Kan? Cuma awak tak rasa, awak rasa tak selesa lah, rasa geli-geli lain macam. Kalau sentuhan tak selesa, bagi tahu dia elok. Kalau dia nak juga, pergi panggil cikgu. Panggil mak bapak awak ke. Cakap, ni suka pegang-pegang saya lain macam. Bagi tahu. Itu sentuhan yang tak selesa. Sikit je pasal sentuhan. Jadi, sebab sikit je pasal sentuhan, kita masuk satu lagi benda, iaitu, tengok tajuk dia ni, jauhkan diri. Jauhkan diri dari apa? Tengok, Ali, Chong Sam dan Ramasamy menunggu bas di perhentian berhampiran rumah mereka. Mereka membaca poster yang dipamerkan di sana. Tengok poster dalam ni. Ini poster, ini poster, ini poster. Poster yang pertama ni poster tentang apa awak rasa? Poster tentang rokok. Rokok. Ataupun rokok tu bahannya apa? Rokok, benda dalam rokok tu kita sebut tembakau. Baca ni, tembakau. Tembakau ni, kalau awak, orang ada orang dihisap. Ada orang dia kunyah. Benda tembakau ni boleh buat kita ketagih. Apa tu ketagih? Maksudnya selalu je nak. Kalau ada kenal orang yang hisap rokok, dia asyik nak hisap rokok je. Pagi, petang, siang, malam hisap rokok je. Itu tembakau. Tembakau. Kemudian yang kedua, alkohol. Alkohol ni senang cerita arak. Tahu arak? Tak tahu tak apa. Arak ni kalau kita minum, tak bagus. Tak bagus sebab apa? Jadi mabuk. Kalau minum arak jadi mabuk, macam-macam benda buruk boleh jadi. Boleh jadi gila ke, boleh buat benda tak senonoh ke. Ini pun kita kena jauhkan juga macam rokok tadi. Dan yang ketiga dalam gambar ni tak nampak sangat, tak jelas, tak apa. Tengok kalau nak gambar jelas, tengok dalam buku teks. Tapi dalam gambar ni gambar dadah. Dadah ada macam-macam jenis. Ada dadah yang orang sedut, ada dadah yang orang makan, ada dadah yang orang suntik. Dadah ni pun kalau disalahgunakan, dia boleh membahayakan badan. Boleh cepat mati. Senang cerita lah semua benda ni kalau minum cepat mati. Tapi dadah ni paling bahaya. Cuba elakkan. Kita tengok. Ni jenis dadah. Mungkin kita tahu tak apa. Kita akan tengok apa lagi benda lain yang berkenaan dengan tembakau, alkohol dan juga dadah. Tengok muka surat 74 ni. Muka surat 74. Tengok gambar. Bahaya tembakau. Bahaya tembakau. Bahaya rokok. Orang biasa tembakau ni rokok. Bahaya tembakau pada diri sendiri. Kalau awak hisap rokok apa jadi? Sakit jantung. Sakit jantung. Lepas tu stroke. Tahu stroke? Stroke ni kalau awak kena muka jadi Itulah penyakit stroke.
Pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok tak apa. Tapi macam itulah sakit dia. Bila awak dia macam tu, awak pergi muka dia tak boleh nak jadi macam ni. Jadi macam ni. Itulah penyakit stroke. Lepas tu, kanser paru-paru. Kalau jantung kat sini, paru-paru ni tempat kita bernafas. Hidung masuk ke paru-paru. Paru-paru ni kalau kanser, awak tak boleh nafas dah lepas tu tau. Tak boleh bernafas dah lepas tu. Tak boleh bernafas. Cuba tutup hidung. Tutup hidung, tutup mulut. Berapa lama boleh tahan? Tak tahan lama kan? Kalau kena kanser, langsung tak dapat. Mati. Mati. Bahayanya rokok ni. Lepas tu yang lagi satu kesan dia, membazir wang. Bazir wang. Harga rokok sekarang berapa belas ringgit? Berapa belas ringgit? Kalau satu rokok, 17 ringgit. Kalau beli nasi lemak, dia beli berapa nasi lemak? Kalau nasi lemak sekarang berapa ringgit? 2 ringgit, 3 ringgit. Kalau rokok tu 17 ringgit, awak boleh beli 5 nasi lemak. Kalau awak isap rokok, punyalah membazir tu wang. Wang sesusah, duit sesusah mak bapak awak cari. Awak kecil lagi kan? Kalau dah besar pun, membazir juga. Membazir duit beli rokok ni. Sebab tak ada faedah pun. Tak ada faedah dia pun. Awak rasa apa kalau isap rokok? Rasa asap je. Sedap ke asap tu? Tak sedap pun. Lepas tu bahaya dia pada orang lain. Asap rokok tu bila awak isap. Dan bila awak isap rokok tu, asap dia kena kat orang. Bau dia dah lah busuk. Lepas tu, tak selesa lah kan. Pernah tak orang hembus asap rokok dekat-dekat dengan awak? Sedap ke bau dia? Bau wangi ke? Bau macam bunga ke? Tak kan? Asap rokok mengganggu semua orang keliling awak. Jadi, sebab kalau kena orang isap rokok pun, awak tak mau datang dekat dia kan? Sebab bau busuk. Lepas tu asap tu pula sedut-sedut. Tak bagus. Lepas tu, kanser paru-paru. Bukan orang yang penghisap rokok ni je boleh kena kanser paru-paru. Kalau awak sedut hidu asap rokok yang orang hembus tu pun, awak pun boleh kena kanser juga. Itu bahaya dia pada orang lain. Nak ke awak bahayakan orang lain? Kalau awak isap kat rumah, adik-beradik awak, mak bapak awak, semua kena kanser. Itu semua punca daripada awak kalau awak isap rokok. Nak ke macam tu? Semua tak nak kan? Kemudian kita tengok bahaya alkohol ataupun bahaya arak. Bahaya pada diri sendiri, memabukkan. Apa tu mabuk? Mabuk ni maksudnya awak jadi tak sedar diri. Pernah tengok orang mabuk dalam TV tak? Dalam TV. TV cerita orang putih banyak lah. Dia mabuk. Bila dia mabuk, tak sedar diri. Dia buat itu, buat ini, melompat-lompat macam monyet, macam orang gila. Itu orang mabuk lah. Lepas tu, kerosakan otak. Mana otak awak? Ni otak. Apa guna otak awak ni? Kita guna otak nak belajar, nak berfikir. Lepas tu segala macam benda semua kita guna otak. Kita nak berjalan pun guna otak. Kalau kita nak buat benda apa-apa semua kita pakai otak. Kalau otak awak rosak, bayangkan otak awak rosak. Awak nak buat kerja pun tak boleh. Bila otak rosak, tangan pun tak tahu dia jadi macam orang gila lah bila otak rosak ni. Orang gila lah. Gila. Lepas tu, jantung berdegup lebih kencang. Jantung, sini jantung. Berdegup lebih kencang. Bila jantung berdegup kencang, kan, awak sesak nafas. Macam rasa macam benda tak kena je. Rasa macam benda tak kena, jantung kenapa? Macam jantung berkencang bila awak tengok cerita hantu. Macam bila awak tengok cerita hantu, awak terkejut kan, jantung awak degup kencang masa tu. Kan perasaan tu saya bayangkan setiap masa awak rasa macam tu. Tak best, tak sihat. Kemudian ada juga kerosakan usus. Usus ni apa? Usus ni tempat makan. Kalau kita makan, dia pergi kat perut, lepas tu dia pergi kat usus. Makan, pergi perut, pergi usus, dia nak bagi proses makan tu, makanan tu dia jadi khasiat dalam badan kita. Kalau usus kita rosak, benda yang kita makan pun jadi tak guna. Kita makan benda sihat, makan buah ke makan sayur ke, kalau usus rosak, mesin yang nak proses makanan awak makan ni, tak boleh. Tak jadi apa-apa. Dia masuk, keluar balik kat belakang. Itu je. Itu kerosakan usus. Kalau awak minum alkohol, lepas tu, arak ni lah, minum arak ni. Lepas tu,
kesan dia pada orang lain, orang yang minum arak ni bau dia pun busuk juga. Mungkin awak tak pernah bau. Bagus. Maksudnya kawan-kawan awak, sekeliling awak tak ada orang minum arak. Tapi kalau awak ada pengalaman, orang yang minum arak ni bau dia, dia bukan busuk macam busuk berpeluh tu, lagi busuk. Lagi tak selesa. Dia cucuk-cucuk hidung awak tu. Itu bau orang yang minum arak. Jauhi arak ataupun jauhi alkohol. Kemudian akhir sekali, dadah. Bahaya dia apa dadah ni? Biasa tak kita tengok iklan dekat TV, polis jauhi dadah, elakkan dadah, apa semua. Dadah ni macam-macam jenis. Ada dadah yang pil, yang orang makan. Ada dadah yang orang suntik. Ada dadah yang orang sedut. Semuanya tak bagus. Kecuali yang dalam ubat. Tapi kita tak nak tengok tu dulu lepas ni. Dadah ni, kesan dia, kalau awak ambil, jadi asyik nak je. Asyik nak je. Macam ambil sikit hari ni, 2-3 jam lagi, nak lagi. Lepas tu nak lagi. Lepas tu nak lagi. Kesan dia, awak tak ada selera makan benda lain. Tak nak makan benda lain dah. Awak nak dadah je. Lepas tu, bila awak tak makan benda lain, asal makan dadah je, awak jadi kurus kering, sedut. Kurus tulang je. Pernah tengok orang hisap dadah tak? Tengok asal dadah. Tak, mungkin awak tak tahulah orang tu hisap dadah. Tapi orang yang hisap dadah ni biasanya nampak tulang je. Sini tulang muka. Macam tu je muka orang hisap dadah ni. Lepas tu, orang hisap dadah ni yang paling teruk sekali, dia tak bertanggungjawab. Sebab dia dah hisap dadah, dia tak peduli benda lain dah. Mak bapak dia tak jaga, kawan dia tak peduli, anak-anak dia tak peduli, semua dia tak peduli. Jadi sampah. Orang hisap dadah ni jadi sampah masyarakat. Kemudian dadah ni juga boleh membawa maut. Kalau orang ambil berlebihan, kalau dia ambil banyak-banyak sangat, mati. Dia bukan macam makanan. Awak makan ayam banyak-banyak, bukannya mati terus. Awak makan dadah banyak-banyak sekali, mati. Itu kesan dia pada kita. Kesan buruk dadah pada kita. Jadi jauhi. Bahaya dia pada orang lain, bila awak jadi sampah masyarakat, keluarga awak yang susah. Mak bapak awak yang susah, adik-beradik awak yang susah. Siapa nak jaga kau? Siapa nak jaga awak? Awak jadi tak guna. Lepas tu orang nak kena jaga awak pula, dah sakit je kan. Kan menyusahkan orang tu. Janganlah jadi orang yang menyusahkan orang lain. Itu bahaya dadah. Okey, itu sahaja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Pertama, sentuhan yang tak selamat. Yang kedua, sentuhan yang tak selesa. Dan yang ketiga, tentang tembakau, alkohol dan juga dadah dan bahaya dia kepada diri sendiri dan orang lain. Terima kasihlah sebab sudi dengar cikgu membebel hari ini. Lepas ni cikgu bagi latihan senang je. Cikgu bagi latihan buat online. Bila dah buat, tengok sini gambar ni, tekan finish dekat bawah tu. Dia akan keluar option ni. Tekan yang sebelah kanan. Email my answers to my teacher. Lepas tu, tulis nama penuh. Contohnya Ali. Tuliskan kelas apa. Lepas tu, tuliskan subjek, pendidikan, kesihatan dan emailkan pada cikgu. Iaitu yang macam ditulis ni. Cikgu akan tulis lagi sekali email ni dalam grup. Nanti tengok. Okey? Selamat belajar semua.